Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa'an nabiyyi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita membaca tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak bermula dengan surah yang baru. Surah yang bagi saya agak sinonim dengan Ramadan, iaitu suratul Qadr. Surah Al-Qadr. Yang mana surah Al-Qadr ini menceritakan tentang penurunan Al-Quran di malam Al-Qadr. Insya-Allah kita akan huraikan berkenaan dengan surah ini secara terperinci. Cuma sebelum kita nak masuk surah ini, dalam kuliah yang lepas kita telah selesai membicarakan tentang suratul Alaq. Yang mana suratul Alaq kita semua tahu bermula dengan lafaz Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Telah pun saya hurai dalam 3 siri kuliah. Panjang jugalah kan. Siri yang pertama saya ceritakan tentang sirah bagaimana wahyu yang pertama itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siri yang kedua saya menghuraikan sebahagian dan separuh daripada surah berkenaan, dan siri yang ketiga habislah kita bincangkan. Untuk ulang kaji supaya kita faham munasabah, supaya kita faham kesesuaian kedudukan surah yang kita nak bincang hari ini, iaitu suratul Qadar. Hari ini kita nak bincang tentang surah Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadar. Memang selari dan sesuai. Surah ini berada di kedudukan selepas daripada suratul Alaq, kerana di dalam suratul Alaq Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ataupun mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran. Di dalam suratul Alaq Allah Taala mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad akan Al-Quran dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Cari di dalam Al-Quran itu kebesaran Allah. Cari di dalam Al-Quran itu bukti-bukti keagungan Allah. Cari di dalam Al-Quran itu sesuatu yang boleh menjadikan kamu itu kekal sebagai hamba dan tidak sombong kepada manusia lain dan kepada agama. Jadi oleh kerana di dalam Al-Quran, di dalam suratul Alaq, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan umatnya, mengarahkan hambanya untuk membaca Al-Quran, maka Allah Azza wa Jalla di dalam surah ini menceritakan berkenaan dengan bagaimana Al-Quran itu diturunkan kali pertama secara serentak, dan insya-Allah kita akan huraikan dalam kuliah yang ini. Cuma ingin saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana surah ini turun
untuk bercerita tentang penurunan Al-Quran, maka kita kena tahu bahawasanya Quran ini merupakan satu kurniaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Sehingga kan kata Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab di Adwaul Bayan, dia mengatakan Al-Quran minnatun uzma min Allah Azza wa Jal. Al-Quran merupakan anugerah yang sangat besar kepada umat manusia ini. Boleh kita katakan Al-Quran merupakan satu surat cinta Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Oleh kerana Allah Azza wa Jalla bersifat kasih kepada makhluk, Allah Subhanahu wa taala bersifat sayang kepada makhluknya. Oleh kerana itulah Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada kita Al-Quran. Kerana Al-Quran ini dia surat peringatan, surat kasih sayang, surat menunjukkan cinta Tuhan kepada hamba-Nya supaya hamba-Nya itu tidak tersesat jalan, supaya hamba-Nya itu sentiasa berada di dalam panduan. Umpamanya macam kita beli kereta baru. Bila kita beli kereta baru, bila kita beli motor baru ataupun apa saja kenderaan baru, kita akan dititipkan dengan apa yang kita panggil sebagai manual yang berbentuk tulisan. Manual. Ya, manual ni dia ajar kita tata cara nak berinteraksi dengan kenderaan yang baru kita beli. Kan? Dia ajar kita cara nak interaksi macam mana. Jadi bila kita ada manual tu, kita tahulah kita nak buat apa. Kan? Jadi begitulah perumpamaan Al-Quran. Oleh kerana dunia ni banyak benda yang kita tak tahu. Banyak benda yang kita perlukan panduan, kita perlukan nasihat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ya Al-Quran supaya kita boleh rujuk. Kan, dia macam manual guide, user guide. User guide, ada orang tolong saya, terima kasih banyak. User guide untuk kita menjalankan kehidupan di dalam dunia ini. Al-Quran ini oleh kerana saya sebut dia merupakan user guide ataupun user manual, maka kita kena tahu juga dalam Al-Quran ni ada apa. Pertama, Al-Quran itu kitab Al-Hidayah. Di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahawasanya Allah Azza wa Jalla itu adalah Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi. Kena percaya Quran ini adalah kalam Allah yang Allah Taala turunkan untuk beri hidayah kepada manusia. Dan Al-Quran ini bukan hanya sekadar menyatakan hidayah itu, tetapi Al-Quran juga menceritakan secara detail dan secara jelas perbezaan di antara hak dan juga batil. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menunjukkan keterangan-keterangan yang berbentuk statement, dan ada juga ayat-ayat yang berbentuk perbincangan bagaimana nak membuktikan kekufuran itu adalah satu kebatilan. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itulah ataupun bulan Ramadan itulah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, hidayah bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan ia mengandungi bukti-bukti, keterangan-keterangan yang membezakan di antara yang hak dan juga yang batil. Maksudnya apa? Quran bukan hanya cerita berkenaan dengan benda betul saja untuk kita ikut. Quran juga cerita di samping itu kebatilan-kebatilan untuk kita menjauhkan diri daripadanya. Jadi sebab itu Quran merupakan kitabul hidayah,
Allah Subhanahu wa taala kata zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kan? Itulah kitab yang mana tidak ada keraguan padanya, yang merupakan hidayah, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya bacakan tadi ayat Quran, Allah Taala kata apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Quran, yang mana Quran itu hudan linnas, hidayah bagi manusia. Kenapa Allah Taala tak ada kata hidayah bagi orang mukmin? Hidayah bagi orang yang beriman saja ataupun orang Islam saja? Kerana ayat ni nak menjelaskan kepada kita, sesiapa saja yang mengamalkan isi kandungan Quran, sesiapa saja yang mengajar kepada orang lain Al-Quran, orang yang ikhlas dan menggunakan fitrahnya, akan tahu bahawasanya apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran yang memberikan pencerahan kepadanya. Sesiapa saja yang menggunakan mata hatinya yang bersih akan tahu bahawasanya apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran itu merupakan satu bukti keterangan dan hidayah kepada manusia. Dan ia juga merupakan satu isyarat untuk kita ni sampaikan Quran, isi dan inti kandungan Al-Quran itu kepada manusia seluruhnya. Bukan hanya terhad kepada orang Islam saja. Orang bukan Islam harus merasai kehebatan Al-Quran. Orang bukan Islam harus mendengar tentang keajaiban Al-Quran. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada satu orang di kalangan orang musyrik, kalau ada kata Tuhan, satu orang di kalangan orang yang mensyirikkan Allah, yang tak mau melakukan tauhid kepada Allah, ya, dia minta kepada kamu perlindungan. Allah Ta'ala kata kalau dia minta kepada kamu, wahai Muhammad, dia tu musyrik, dia minta perlindungan kepada kamu, fa'ajirhu, berikan perlindungan kepada dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah, sehingga dia mendengar Al-Quran, sehingga dia tahu beza yang ni kalam Allah, yang ni bukan kalam Allah, supaya dia boleh beza yang ni kalam manusia, yang ni kalam Tuhan Rabbul Alamin. Kerana orang yang mendengar kalam Tuhan pastinya dia akan merasa, kalau dia dengar dengan mata hatinya, dia dengar dengan telinganya dan dia nilai dengan mata hatinya, dia akan tahu bahawasanya Quran mengandungi pelbagai keistimewaan dan pelbagai keajaiban, dan ia membezakan di antara hak dan batil, menceritakan tentang kebenaran supaya kita ikut kebenaran tu, dan menceritakan juga tentang keburukan dan kebatilan supaya kita menjauhkan diri daripada kebatilan dan kezaliman itu. Itulah Quran. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, oleh kerana saya kata Quran tu kitab hidayah, sudah tentulah Al-Quran menceritakan tentang tauhid. Kerana agama Islam berdiri di atas tauhid. Agama Islam memerangi syirik. Agama Islam memandang syirik sebagai satu jenayah yang terbesar yang dilakukan oleh manusia yang berada di sepanjang zaman, bermula daripada zaman umat Nabi Nuh, sehingga Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Nuh untuk memerangi syirik yang muncul pada ketika itu. Itu yang pertama. Cerita tentang tauhid lawan kepada syirik. Sebab itu orang-orang mukmin dia tak, kalau di kalangan manusia ni pergi minta dekat kubur satu permintaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala aja boleh bagi. Kan? Pergi minta dekat kubur, wahai wali sembuhkan saya. Wahai wali tolong cari kat mana pasport saya. Pasport dia hilang. Cari-cari tak jumpa. Sepatutnya dia pergi telefon immigration. Dia pergi ke kubur minta kat wali, wahai wali tolong cari pasport saya kejap. Ini berlaku di zaman dulu lagi, di tanah Arab pun ada. Bila kambing hilang, bila unta hilang,
pergi ke kubur minta kat wali. Kan, wahai wali tolonglah kembalikan unta saya. Wahai wali tolonglah kembalikan kambing saya. Sedangkan wali tu dah mati. Dia nak bangkitkan diri dia pun dia tak mampu dah, dia dah mati. Tapi kita pergi minta kat dia. Kan? Alasan kalau Tuhan nak izin, apa pun boleh jadi. Tuan-tuan, kalau ini yang berlaku, kita cuba cek baliklah. Di mana yang kita kata, di mana kita nak letak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berpesan kepada Ibn Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak muda, kalau kamu nak minta apa-apa doa, minta pada Allah. Kalau kamu nak minta pertolongan yang tidak ada batasan pertolongan, mintalah kepada Allah Azza wa Jal. Sekali ada orang lain buruk pula, dia kata, takkan nak minta tolong ambil air pun tak boleh. Saya duduk dekat sini, lepas tu dekat-dekat nak buka, saya kata, Mi, tolong sediakan makan. Takkan isteri saya nak kata, alah bang, minta tolong kat Allah lah yang minta tolong kat saya. Itu pertolongan yang berbentuk pertolongan fizikal yang manusia mampu buat. Itu dibenarkan. Tapi yang kita bincang ni pertolongan yang makhluk tak mampu nak bagi. Sembuhkan orang. Rawat okey, wahai doktor rawat saya. Kan? Tapi kita minta, wahai wali fulan bin fulan, tolong selamatkan saya. Pergi seru nama-nama wali yang kadang-kadang wali itu bahasa Melayu pun tak faham. Dia pergi seru Abdul Qadir Jailani dengan pelbagai bahasa. Kita tahu Abdul Qadir Jailani merupakan seorang manusia yang saleh. Tapi banyak golongan-golongan manusia ni, sebahagiannya seru dia. Bila kena apa-apa musibah, seru Abdul Qadir Jailani. Dengan bahasa masing-masing. Ada yang seru dengan bahasa Tamil, ada yang seru dengan bahasa Urdu, ada yang seru dengan bahasa Bangladesh, ada yang seru dalam bahasa Melayu. Yang kita tahu Abdul Qadir Jailani ini kemampuan bahasanya terhad. Macam mana dia nak faham? Yang memahami semua bahasa keseluruhannya. Semua bahasa yang difahami, semua bahasa yang hanya pihak yang faham semua bahasa tanpa kecuali, bagi saya Allah Azza wa Jalla sajalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada bahasa-bahasa yang Nabi tak mampu nak kuasai. Sebab itu Nabi SAW hantar sebahagian daripada sahabat untuk belajar bahasa Hebrew supaya menjadi jurubahasa Nabi SAW dengan bangsa lain. Nak bagi tahu apa? Makhluk ni terhad kemampuan dia. Kita pergi seru Abdul Qadir Jailani dengan bahasa Melayu, ada yang seru dalam bahasa Jawa, ada yang seru dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Tamil, dengan bahasa Bangladesh. Dia faham macam mana? Itu satu hal. Dia pun dah meninggal dunia. Nak bangkitkan diri dia pun dia tak mampu. Bukan saya nak merendah-rendah, saya orang kata, kau ni merendahkan Abdul Qadir. Tak, saya bukan nak merendahkan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani sebab dia tokoh hebat. Saya cuma nak bagi kita berfikir. Yang kita kata kita baca Quran ni, Allah Subhanahu wa taala suruh doa kat dia dalam Quran. Kan? Kita pergi, sebahagian daripada kita pergi minta dekat kubur. Kan? Dia ada beza tawassul lain. Tawassul minta pada Allah dengan menyebut nama orang saleh. Yang tu khilaf di kalangan para ulama kalau orang tu dah meninggal dunia. Tapi yang ni pergi minta direct kat wali terus. Ini bahaya. Itu pertama. Kemudian Al-Quran mengandungi kitab-kitab hukum. Mengandungi ayat-ayat hukum. Yang ni tuan-tuan pun tahulah. Tak cukup hanya sekadar itu. Al-Quran juga mengandungi sebahagian daripada fakta-fakta saintifik. Dan telah pun saya hurai dalam surah yang lepas. Bagaimana kita nampak Allah Subhanahu wa taala menurunkan isyarat-isyarat di dalam ayat Quran yang hari ini sains buktikan ia benar. Sekali ada orang salah faham, dia kata, Quran ni buku sains ke? Tak, Quran bukan buku sains. Quran buku hidayah. Tapi ada ayat-ayat yang mengandungi mukjizat saintifik. Untuk apa? Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Allah Subhanahu wa taala kata kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga jelas kepada mereka bahawasanya Al-Quran itu adalah kebenaran.
Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa ayat. Bukan banyak pun, ada sebahagian ayat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah dalam mencipta alam yang mana pada zaman tu tak diketahui. Pada zaman penurunan Quran siapa pun tak tahu benda tu. Hingga ke kurun ini baru kita faham. Tadi saya tengok berkenaan dengan perbahasan ayat idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulungkan. Apabila matahari itu digulungkan, ini cerita tentang hari kiamat. Matahari itu akan digulung-gulungkan nanti. Jadi bila kita tengok yang tu, kita tertanya-tanya kan, matahari digulung maksudnya matahari ni bulat ke apa, kan, spera ke apa? Jadi ayat ni ya menjadi satu petunjuk yang saintifik. Sebab apa? Sebab ayat ni secara tak langsung nak bagi tahu kat kita bahawasanya matahari itu berbentuk spera. Sebab sebelum ni, orang-orang sebelum ni ada yang percaya matahari itu lepeh, bulat dan lepeh, macam pinggan. Kan macam bentuk dis. Tapi bila kita tengok kajian-kajian moden mendapati ia berbentuk spera. Jadi bila Quran kata idza syamsu kuwirat, kuwirat, takwir ni benda yang melingkar. Jadi bila matahari itu apa ni orang kata, nak kiamat nanti dia akan dilipat-lipat seperti mana yang kita bincang di dalam dilipat gulung. Seperti mana yang kita bincang dalam tafsir yang lepas, maka kita tahu ayat ni mengandungi mukjizat saintifik. Ya, ayat ni mengandungi mukjizat saintifik yang kita kena sebut subhanallah bila kita mendengarnya. Jadi kenapa Quran turunkan ayat ni? Ayat-ayat yang ada kaitan dengan penciptaan alam dan sebagainya ni nak bagi tahu kat kita bahawasanya Quran itu memang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada kesangsian lagi pada orang, tidak ada orang kata apa? Tidak ada alasan lagi untuk orang ya mengatakan kami tak tahu pun Quran tu betul. Allah Taala turunkan ayat daripada segenap segi, daripada kemukjizatan mukjizat linguistiknya, daripada mukjizat saintifiknya, daripada mukjizat pensejarahannya. Hebat Al-Quran ini. Ya, dan Al-Quran diturunkan untuk memberikan semangat kepada pendakwah yang membawa panji-panji kebenaran, supaya mereka terus cekal dan tenang walaupun mereka diuji dengan pelbagai ujian yang dahsyat, yang maha berat. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memujuk nabinya. Dan memujuk nabinya, Allah Taala berfirman qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinnadh zalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad apa yang disebutkan oleh orang-orang yang tidak beriman itu menjadikan kamu duka cita. Fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka itu tidaklah mengatakan kamu itu pendusta. Walakinnadh zalimina biayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang yang zalim itu sememangnya besar kepala, sememangnya keras kepala dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, degil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, wahai Muhammad ketahuilah sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu juga didustakan, mereka juga dikatakan sebagai pembohong dan penipu. Fasabaru, tetapi mereka sabar. Alama kudzibu wa uzu, walaupun mereka dikatakan pendusta, walaupun mereka dikatakan penipu, tapi mereka sabar walaupun mereka sebahagian daripada mereka disakiti, kan? Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka bantuan pertolongan daripada kami. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, wahai walaqad ja'aka min naba'il mursalin, telah datang kepada kamu cerita-cerita dan berita-berita, ya, berita-berita nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang terdahulu. Jadi bila kita baca ayat ni, kita sebagai pendakwah yang kadang-kadang ada cabaran, ada cubaan, kita baca kita akan relief. Kita akan rasa tenang. Sebab apa? Sebab Nabi juga pernah dipujuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, begitu banyak kisah di dalam Al-Quran.
Ya. Begitu banyak kisah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita untuk kita ambil pengajaran. Mungkin ada di kalangan kita yang bila dah ada sedikit kedudukan, sedikit kekayaan, sedikit pendapatan yang lebih, maka kita mula sombong, mula angkat diri. Saya juga selalu nasihatkan diri saya supaya saya doa untuk diri saya supaya tidak sombong. Supaya tidak sombong, supaya jangan terlebih daripada had. Kita kena banyak pesan pada kawan-kawan, kalau saya terlupa ataupun terlupa diri ataupun terlupa daratan, tolong ingatkan. Kerana kita hidup di dalam dunia ni terlalu banyak nikmat-nikmat dunia ni. Jadi sebab itu kena banyak baca kisah-kisah dalam Quran. Tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kisah kaum 'Ad, kaum Thamud. Yang mana kaum 'Ad ni kaum yang badan mereka besar, kekuatan mereka dahsyat, teknologi mereka hebat, tetapi binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya kerana kekufuran dan kesombongan yang ada pada mereka. Jadi kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bimbing kita. Kembali kepada persoalan suratul Qadar. Ya, kata Syekh Al-Hamka, dia kata surah Al-Qadar terdiri atas 5 ayat. Termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Bila sebut Makkiyah, ia adalah surah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum daripada hijrah. Ya. Diturunkan sesudah surah Abasa. Turun lepas daripada surah Abasa. Surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan Nabi berpaling, masam muka dan berpaling. Okey. Surah ini dinamai Al-Qadar, yakni kemuliaan. Diambil daripada perkataan Al-Qadar yang terdapat dalam ayat yang pertama dalam surah ini. Sebenarnya Al-Qadar ni ada banyak makna dan saya akan huraikan nanti insya-Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala kata, kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Nya tu balik pada mana? Nya tu balik pada salah satu daripada 2 perkara. Kerana ada 2 pandangan kat sini. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang kata nya tu kembali kepada Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Jibril pada malam Al-Qadar. Ini satu pandangan. Tapi pandangan ni adalah pandangan minoriti dan pandangan ni adalah pandangan yang lemah. Sebab apa pandangan ni pandangan lemah? Kerana tak sesuai dengan konteks ayat ini. Sebab apa tak sesuai dengan konteks? Kerana di ayat yang keempat, sebelum ayat yang terakhir, Allah Ta'ala kata, "Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr." Pada hari itu, malaikat dan roh turun. Pada malam tersebut, malaikat dan roh turun dengan izin Tuhan mereka untuk setiap urusan. Jadi, bila kata malaikat dan roh tu siapa? Roh tu adalah Jibril mengikut pandangan yang masyhur. Jadi takkanlah kata kami menurunkan Jibril pada malam Al-Qadar, pada malam tu juga malaikat dan Jibril turun. Dia macam, tak payah sebutlah malaikat dan Jibril sebab memang daripada awal. Kalau itulah maksudnya. Tetapi oleh kerana itulah majoriti ulama tak setuju mengatakan dhamir, perkataan hu tu kembali kepada Jibril. Mereka tak setuju. Mereka kata, ini pandangan majoriti ulama. Mereka mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Di sini ada beberapa perbahasan. Perbahasan yang pertama, bila disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran pada malam Al-Qadar. Mungkin timbul di benak pemikiran kita. Mungkin timbul di benak pemikiran kita, kenapa Tuhan menggunakan perkataan kami? Bukankah Tuhan tu satu saja? Tuhan tu esa. Mana ada 2 bagi Tuhan? Kita bukan agama Kristian yang percaya kepada 3 Tuhan. 3 Godhead, kan? Ataupun Trinity.
Tak, kita tak percaya yang tu. Kita percaya Allah Ta'ala tu satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Tuhan tu satu. Allahus samad. Tuhan tempat bergantungan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan tak ada siapa pun, tak ada sesuatu pun yang dapat menyamai kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan dan zat Tuhan. Tak ada siapa pun. Tuhan tu satu saja. Kan? Maka di sinilah orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Kami itu ialah satu cara untuk membesarkan diri. Kerana tidak ada sesiapa pun di dalam dunia ni, selagi mana namanya makhluk, tak ada siapa pun yang boleh sombong, yang boleh besar diri. Kerana apa? Sebab dia makhluk. Kita nak sombong macam mana? Kalau baju kita pun orang jahit, kalau rambut kita pun orang potong, kalau makan kita pun orang masak, kan? Kita nak buat macam mana? Nak sombong untuk apa? Tapi yang boleh sombong ni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kalau kita nak tahu, sombong pada Allah adalah satu kelayakan untuk dia. Layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala bersifat sombong. Sebab itu dalam hadis disebut al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu pakaianku. Maksudnya kesombongan tu hak Allah. Sebab Allah boleh sombong. Jadi Allah untuk menunjukkan keagungannya, untuk menunjukkan kebesarannya, maka Allah menyebutkan kami. Dan benda ni bukan kata zaman Quran je guna. Bukan kata zaman penurun Quran je guna. Hari ni raja-raja Arab bila nak memberikan titah, kalau raja Melayu dia guna beta. Kalau raja Melayu dia guna beta. Tapi kalau raja-raja Arab dia guna kami. Dia guna kami. Sebenarnya kami ni telah pun digunakan oleh orang Arab zaman jahiliah dan tak ada orang jahiliah pun yang bangkang benda ni. Sebab mereka tahu golongan-golongan Arab yang menerima, yang mendengar Quran daripada Nabi SAW, dia tak akan kata, kenapa Tuhan guna kami? Maknanya Tuhan mengiktiraflah berhala-berhala. Dah. Abu Jahal pun tak cakap macam tu. Walaupun Abu Jahal tu penyembah berhala. Sebab dia tahu perkataan kami itu tak semestinya merujuk kepada ramai. Itu salah satu. Tetapi boleh juga merujuk kepada kata-kata untuk membesarkan zat, iaitu Allah Azza wa Jalla. Okey. Selesai yang tu. Bila Allah Ta'ala kata kami turunkan ia pada malam Al-Qadar, saya dah sebut tadi, majoriti ulama berpandangan menurunkan Quran. Kenapa tak disebut inna anzalnal Qur'ana fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Kenapa sebutnya? Kenapa tak sebut terang-terang Quran? Di sini ada beberapa faktor. Ada yang kata faktor nak menunjukkan kemuliaan Quran. Quran tu mulia dan agung. Quran tu terkenal. Tak payah sebut dah. Tak payah sebut, nama pun orang boleh tahu dah. Ada yang kata gitu. Sekadar sebut dhamir, orang dah boleh faham. Kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Nya tu apa dia? Quran lah Syekh yang turun pada malam Al-Qadar. Tak payah sebut. Perkataan Quran pun kami tahu dah. Itu pandangan yang kedua. Ya. Fokusnya bukan pada Al-Quran tu sangat. Fokusnya adalah nak membesarkan, nak menceritakan tentang keagungan malam tu. Kerana malam tu diturunkan padanya sesuatu yang besar. Sebab kalau fokus nak turun Quran, nak cerita tentang penurunan Quran, ayat-ayat sebelum ni dah cerita dah. Tentang bagaimana Quran tu diturunkan. Ayat sebelum ni dah ada cerita dah. Tapi kali ni, fokus surah ni ialah malam di mana Allah Ta'ala takdirkan turunnya Quran pada malam tersebut. Jadi sebab tu surah tu dipanggil sebagai Suratul Qadar. Kerana isi kandungan tu, fokusnya cerita tentang Qadar. Cerita tentang malam
keistimewaan malam tu. Bukan nak cerita fokusnya ke, bukan, tuan-tuan jangan salah faham, saya bukan kata Quran tak penting. Tapi dalam penceritaan kadang-kadang ada benda yang dicerita sebagai sampingan, ada benda yang dikatakan sebagai main focus. Jadi Allah Azza wa Jalla oleh kerana nak ceritakan tentang kelebihan malam yang diturunkan padanya Quran, maka disembunyikan perkataan Quran tu di baliknya. Dijelaskan perkataan Al-Qadar, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kerana malam tu Allah cerita. Nak bagi tahu apa kat kita ni? Nak bagi tahu kat kita adalah, tuan-tuan, istimewanya Quran ni, hebatnya Quran ni, apa saja yang berkaitan dengan Quran, yang berkhidmat untuk Quran, akan menjadi mulia. Kita tengok contoh. Allah Azza wa Jalla, dalam banyak-banyak malaikat yang Allah Ta'ala cerita. Malaikat ni banyak kan? Malaikat ni ramai. Ada malaikat yang Allah Ta'ala turunkan, ciptakan untuk jaga awan. Ada malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan untuk tarik nyawa. Ada malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan untuk turunkan rezeki. Ada malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan untuk masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk sujud saja. Dalam banyak-banyak malaikat yang Tuhan cipta ni, dalam ramai-ramai malaikat yang Tuhan cipta ni, ada satu malaikat yang Allah Ta'ala pilih untuk bawa Quran. Jadi oleh kerana malaikat ni bawa Quran, jadi perantara antara Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ajar Quran, maka malaikat ni menjadi malaikat yang mulia. Menjadi penghulu segala malaikat, iaitulah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa malaikat Jibril jadi mulia? Kerana dia membawa Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ramai di kalangan nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan di dalam dunia ni. Tapi dalam banyak-banyak tu, hanya 25 je yang wajib kita percaya dengan jelas, dengan nama mereka. Yang itu yang Rehan buat lagu tu, Adam, Idris, Nuh, Soleh tu. Kan? Senanglah anak kita nak hafal. 25 rasul tu wajib diimani dengan nama mereka. Okey. Dalam banyak-banyak nabi yang Allah Ta'ala cipta, dalam banyak-banyak rasul yang Allah Ta'ala cipta, mereka ni Allah Ta'ala muliakan lebih daripada manusia yang lain. Sebab mereka ni orang saleh. Tetapi tak semua di kalangan mereka yang Allah Ta'ala pilih untuk ada kitab yang tersendiri. Dan dalam banyak-banyak nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utuskan, ratusan ribu yang ada, yang Allah Ta'ala ciptakan dan utuskan kepada manusia seluruhnya, Allah Ta'ala pilih satu nabi untuk diturunkan padanya Quran, dan dia menyampaikan Quran tu kepada umat manusia yang hidup di zaman dia dan selepas zaman dia. Ya, maka yang tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penghulu segala nabi, yang menjadi manusia yang paling diberikan dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung yang akan mempercepatkan urusan semua manusia daripada kalangan umat dia ataupun tidak, untuk diselesaikan segera urusan mereka di mahsyar. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ni ramai, bermula daripada Adam sehingga ke manusia yang terakhir yang hidup nanti sebelum daripada kiamat. Ramai manusia ni. Ada manusia yang syirik kepada Tuhan dia, yang kufur kepada Tuhan dia, maka manusia ni bila mati dalam keadaan begitu akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada manusia yang beriman. Manusia yang beriman ni
Ada yang beriman dengan nabi yang terdahulu, ada yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut di mana Tuhan ciptakan mereka dan hidupkan mereka di zaman bila. Kalau di zaman Nabi Saleh, iman kepada Nabi Saleh dan mati di agama Nabi Saleh, maka dia selamat. Kalau dia hidup di zaman Nabi Musa, beriman dengan Nabi Musa, mengikut ajaran Nabi Musa, mati di atas ajaran Nabi Allah Musa alaihi salam, dia akan selamat. Begitu juga dengan Nabi Isa. Kalau dia menjadi pengikut Nabi Isa, jadi pencinta ajaran Nabi Isa, mengamalkan isi kandungan ajaran Nabi Isa dan mati di atas ajaran Nabi Isa, maka dia akan masuk syurga. Kerana Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi-Nabi yang lain ini tidak mengajak manusia kepada kebatilan. Semua di kalangan Nabi-Nabi ini mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sudut tauhid mereka sama, cuma perbezaan itu dari sudut hukum fiqh, dari sudut syariah. Kerana syariah ini berbeza mengikut zaman dan suasana. Okey. Tapi dalam banyak-banyak, ya, dalam banyak-banyak apa yang kita sebut sebagai umat ataupun manusia yang Allah Ta'ala cipta ni, dalam banyak-banyak manusia, umat yang Allah Ta'ala cipta, ada satu umat Allah Ta'ala takdirkan untuk diturunkan padanya Quran, iaitu umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana umat inilah yang menerima Al-Quran, maka umat ini menjadi umat yang mulia. Umat ini adalah umat yang hebat. Umat ini walaupun umat yang terakhir, tapi umat inilah yang paling awal akan masuk ke dalam syurga. Ya. Sebab apa umat ni mulia? Sebab umat ni membawa Al-Quran, menjaga Al-Quran. Maka sebab itu mulia. Allah Azza wa Jalla menciptakan 12 bulan dalam setahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta bulan ni ada 12. Ya. Maka bila kata 12 bulan, ada ke bulan ni lebih baik pada bulan lain? Ada. Bulan di mana Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan padanya Quran, iaitulah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan padanya Quran. Apa yang ada pada bulan ni? Nabi SAW kata, "Iza ja'a Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatisy syayatin." Atau kama qala. Apabila datang saja bulan Ramadan, akan dibuka pintu syurga, akan ditutup pintu neraka, akan dibelenggu syaitan. Ini akan dibelenggu syaitan. Bulan yang hebat, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Bukan satu pintu, kesemua pintu-pintu syurga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Nak bagi tahu apa kat kita ni? Nak bagi tahu bulan ni bulan pengampunan. Nak bagi tahu kat kita bulan ni bulan istimewa, bulan ketaatan. Wa suffidati syayatin, dan syaitan-syaitan juga diikat, dibelenggu. Kan? Habis itu Ustaz, saya tengok ada je manusia perangai macam setan juga bulan puasa ni. Kita kata yang ni ada perbahasan sikitlah di kalangan ulama. Ada yang kata perangai macam setan tu sebab dia dah ambil sikap setan, maka kalau tak ada setan pun dia dah macam setan juga. Ada juga yang kata yang diikat tu cuma setan yang besar-besar, setan yang ganas, bukan setan yang kecil-kecil. Setan yang kecil-kecil still ada. Ya, kerana terdapat di dalam riwayat hadis Nabi SAW kata wasufidat maradatu syayatin. Yang diikat itu ialah syaitan-syaitan yang ganas sahaja. Baik. Kita pergi kepada perbahasan berikutnya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Okey. Malam Al-Qadar ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, turun padanya Quran.
turun padanya Quran. Jadi Quran ni turun macam mana? Kita nak bincang dari sudut tertib, maratib, peringkat-peringkat penurunan Quran. Ada yang kata seperti mana yang dinukilkan pandangan ni daripada seorang tabi'in namanya Sya'bi. Dia kata maksud surah ni ataupun maksud ayat ni bila Tuhan kata inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam al-qadar, maksudnya Allah Taala menurunkan Quran itu permulaannya pada malam al-qadar. Maksudnya apa? Maksudnya bila Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kali pertama tu, tu datang pada bulan puasa. Bila Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu datang pada bulan Ramadan. Masa itu syariat puasa bulan Ramadan ni belum adalah, sebab syariat puasa ni pada zaman selepas daripada hijrah. Tapi nak katanya Jibril datang, ini pendapat pertamalah. Dia kata Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Sewaktu Nabi menerima surah Al-Alaq tu, menerima Iqra tu, surah Iqra tu, dia kata pada malam bulan Ramadan, pada malam Al-Qadar. Ini pendapat yang dinukilkan daripada Sya'bi. Ya. Pendapat Ibnu Abbas pula, dia kata Quran ni diturunkan dua peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Peringkat yang kedua ialah Al-Quran itu turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pertama, daripada langit dunia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat selama 23 tahun. Ini peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama tu yang turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia itulah yang berlaku pada malam Al-Qadar. Ini pendapat Ibn Abbas dan inilah pandangan yang saya kira tepatlah berbanding yang pertama tadi tu. Maksudnya Quran turun dua peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat sekaligus. Quran tu turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Yang inilah yang berlaku pada malam Al-Qadar. Tetapi daripada langit dunia nak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni turun berperingkat. Habis tu ustaz, yang kita cuti nuzul Quran 17 Ramadan tu macam mana pula? Kan orang dia pening lah. Dia kata kita Malaysia bila malam nuzul Quran ataupun hari nuzul Quran kita cuti. Hari nuzul Quran ialah pada 17 hari cuti nuzul Quran ialah pada 17 Ramadan. Sedangkan Allah Taala kata Quran turun pada malam Al-Qadar. Dan bila malam Al-Qadar? Nabi SAW mengatakan taharru lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan wa kama qala. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Kan? Jadi kita dah jadi pening lah. Kita kata dengan riwayat Ibn Abbas ni kita tak pening. Sebab apa? Sebab Ibn Abbas sendiri sebut ada dua peringkat. Peringkat yang pertama turun ke Lauh Mahfuz ke langit dunia. Yang ni yang berlaku pada malam Al-Qadar. Bila malam tu? Tak tahulah. Sebab tu Nabi suruh cari 10 malam yang terakhir. Sebab tu Nabi suruh cari malam yang terakhir, 10 malam terakhir. Ni bulan Ramadan. Sebab kita tak tahu bila. Habis tu yang kita cuti 17 tu, yang kita cuti 17 tu, itu adalah Jibril turun kepada Nabi SAW di Gua Hira. Kali pertama Nabi jumpa Jibril, menurut sebahagian, walaupun ada yang tak setuju, ada yang beritahu lain, tapi ada sebahagian ahli sejarah kata, Nabi mula-mula turun, Nabi mula-mula bertemu dengan Jibril di Gua Hira ialah pada 17 Ramadan. Jadi sebab itu kita cuti 17 tu. Ada orang dia tak kisah pun, dia kata, tak kisahlah Ustaz, yang penting cutilah. Kan? Yang penting cuti. Baik. Sebenarnya ini adalah maklumat sejarah yang tak apalah. Penting jugalah untuk kita tahu. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Qadar ni apa dia? Apa maksud Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Perkataan qadar ada 3 makna. Menurut ulama tafsir, qadar ada 3 makna. Makna yang pertama dengan makna takdir. Sebab di dalam Al-Quran surah Dukhan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malam penurunan Quran. Allah Taala kata apa?
fiha yufraqu kulli amrin hakim. Pada hari itulah akan dibedakkan segala urusan untuk tahun tu. Allah mentakdirkan perjalanan dunia ni dengan pena. Apa yang akan berlaku pada masa akan datang telah pun ada dalam Lauh Mahfuz. Habis itu yang berlaku pada malam Al-Qadar ni apa dia? Bedakan terhadap apa yang akan berlaku pada tahun akan datang, bermula daripada malam Al-Qadar tu akan diserahkan kepada malaikat. Itu berlaku pada malam Al-Qadar. Qadar dengan maksud takdir, iaitu takdir mula dibedakan pada tahun tu. Untuk malaikat tahu dan melaksanakan tugas masing-masing. Maka sebab itu dipanggil Al-Qadar. Malam yang berlaku padanya bedakan takdir. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ialah pandangan yang kata Al-Qadar itu dengan makna asy-syaraf. Dengan makna kemuliaan. Kenapa malam Al-Qadar itu dipanggil malam kemuliaan? Kerana malam itu tak sama macam malam-malam yang lain. Kenapa malam tu tak sama dengan malam yang lain? Kemuliaan tu pergi pada siapa? Ada yang kata kemuliaan tu pergi kepada orang yang menghidupkan malam tu dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan orang yang beribadat pada malam tu. Siapa yang tak beribadat, rugi. Kerana malam tu malam memberi kemuliaan kepada orang yang beribadah. Ya, kerana malam tu malam yang orang bawa ketaatan yang banyak. Mulialah kepada siapa yang membawa ataupun mengamalkan ketaatan kepada Allah pada malam tu. Ada yang kata kemuliaan itu kembali bukan kepada orang yang buat ketaatan tu, tapi balik kepada ketaatan tu sendirilah. Kerana malam tu malam ketaatan banyak dibuat. Jadi sebab tu malam tu mulia kerana ketaatan banyak. Orang tu beribadat, orang ni baca Quran, orang ni salat, orang ni berdoa. Maka kemuliaan tu kembali kepada siapa? Kemuliaan tu kembali kepada ibadat tu sendiri. Ada yang kata tak. Kemuliaan tu kembali kepada Quran. Kerana Quran kan turun malam tu. Quran tu mulia. Bulan yang Allah Ta'ala jadikan turun padanya Quran itu, bulan tu mulia dah. Syahrul Mubarak, syahr ataupun bulan yang diberkati. Sebab apa bulan tu diberkati? Sebab apa bulan tu mulia? Sebab Quran turun dalam bulan tu. Bila Quran turun dalam bulan tu, bulan jadi mulia. Takkan Quran turun malam tu tak jadi mulia? Malam tu jadi mulia. Siapa yang hafal Quran, bawa ajaran Quran, amal isi kandungan Quran, mereka digelar ahlullah, ahli-ahli Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hebatnya Quran tu dia bukan hanya membawa kemuliaan pada dirinya, tetapi dia kemuliaan pada orang lain, kepada apa saja yang berkhidmat untuk dia dan mengamalkannya. Jadi ada 3 pandangan kemuliaan tu. Ada yang kata kemuliaan tu kembali kepada orang yang beramal. Ada yang kata kemuliaan tu kembali kepada ketaatan tu sendiri. Ada yang kata kemuliaan tu kembali kepada Quran. Bagi saya 3-3 ni tepat. Tak ada percanggahan pun. Mulianya malam tu sebab 3-3 ni lah. Orang beramal pada malam tu. Ibadat tu sendiri banyak pada malam tu. Quran tu pun turun pada malam tu. Jadi malam itu adalah malam yang mulia. Kalau kita kata Lailatul Qadar, malam yang mulia. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga bagi perkataan qadar ialah dengan makna ad-dhiq, iaitu sesuatu yang sempit. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Allah Taala kata faqadara alaihi rizqahu. Faqadara alaihi rizqahu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan qadar. Adapun manusia ni Allah Taala letakkan ayat sebelum itu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman.
Adapun manusia ni, apabila Allah Subhanahu wa taala, ya, kita panggil apa, memberikan ujian kepadanya, fa akramahu wa na'amahu, lalu Allah berikan kemuliaan kepada dia, berikan nikmat dunia pada dia, maka dia kata Allah Taala dah muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu, adapun apabila Tuhan uji seorang manusia, faqadara alaihi rizqahu, faqadara alaihi, menggunakan perkataan qadar, Tuhan sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, lalu dia kata Tuhan telah hinakan aku. Sedangkan kemuliaan, kehinaan bukan hanya pada harta dan nikmat semata-mata. Kalau harta dan nikmat menjadi ukuran kemuliaan, Nabi manusia paling kaya. Tapi Nabi bukan manusia paling kaya pun. Kan? Maka perkataan faqadara alaihi dengan makna sempit. Tuhan sempitkan rezeki seseorang bukan bermakna Tuhan nak hina dia. Tuhan nak uji dia. Mungkin Tuhan nak suruh dia kembali balik pada agama. Tuhan nak suruh dia sedar balik diri dia supaya jangan sombong dan sebagainya. Baik. Kenapa malam Al-Qadar, kalau betul diambil daripada perkataan sempit, kenapa malam tu dipanggil malam sempit? Kerana dikatakan pada malam tersebut malaikat turun. Bukan kata dikatakan, betul confirm malaikat turun. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat dan roh, itu malaikat dan Jibril turun. Jadi bila turun, sempit dunia ni dengan malaikat. Okey. Kita semua tahu malam Al-Qadar ini disembunyikan. Kenapa malam tu disembunyikan? Apa hikmah Allah Taala jadikan malam tu disembunyikan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla tentang kemuliaan malam Al-Qadar. Lepas tu Nabi pun keluar nak bagi tahu kepada umat tentang malam Al-Qadar ni bila. Lepas tu ada pula dua orang bergaduh. Tiba-tiba terangkat ilmu tu daripada Nabi SAW, Allah Ta'ala angkat. Disebabkan ada orang bergaduh tu. Tapi itu hanya penyebab je lah. Di sana ada hikmah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan malam itu sebagai malam Al-Qadar. Terima kasih banyak. Puan Syirin dia pandai. Dia kata, di antara hikmahnya, supaya kita beribadah sungguh-sungguh tiap malam. Betul? Supaya kita bersungguh. Kalau kita tahu malam Al-Qadar itu hanya pada malam yang tertentu, kita tak adalah ibadat setiap malam. Sebab kita dah tahu dah, malam tu mesti ramai punya. Kan? Sebab kita tahu dah malam tu malam Al-Qadar. Sedangkan keistimewaan ni bukan istimewa biasa ni. Ini istimewa yang luar biasa. Jadi sebab itu Allah Ta'ala jadikan ia tersembunyi. Supaya kita bersungguh mencari. Malam 20 kita cari, kita beribadat sungguh-sungguh. Kita pun kata kalau jadi malam ni, Alhamdulillah, moga-moga dapatlah saya. Tapi malam esok pun saya nak beramal juga. Mungkin malam esok juga, malam 21, malam 22, malam 23, sehinggalah malam ke 29. Dan kalau bulan tu sampai 30, sehinggalah malam 30. Bila dah sampai 1 Syawal tak adalah, kan? Cuma nak bagi tahu yang tu lah. Nak bagi tahu pentingnya untuk kita ni beribadat bukan kerana kita nak beribadat pada malam-malam yang istimewa je. Kalau boleh kita nak beribadat pada setiap malam, tapi manusia lemah. Bila masuk aja bulan Ramadan, hujung-hujung Ramadan, dugaan untuk beribadat tu makin kuat. Kan kawan pula hantar kuih-kuih yang dia buat. Kita pun terlompat-lompat dan nak buat biskut raya. Kan kita nak buat kuih raya. Tiba-tiba Kamda pula hantar iklan-iklan. Jadi Lailatul Qadar, pencarian Lailatul Qadar dah bertukar kepada pencarian malam Lailatul Qamda. Kan Lailatul Qamda. Jadi kuat tarikan-tarikan ni untuk kita mengingat dunia. Jadi Allah Ta'ala jadikan supaya kita ni tak tahu. Jadi kita bersungguhlah. Malam ni bersungguh, malam esok bersungguh, malam satu lagi bersungguh. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, supaya kita ni berijtihad dalam nak menentukan malam ni ke malam semalam, kan? Dan ijtihad tu kata Al-Imam Fakhr Razi ada pahala juga. Ibadat tu ada pahala,
Ijtihad tu pun ada pahala. Sehinggalah katalah kita selesai kan, kita tu mungkin malam ni kot. Tengok tanda-tanda, ini malam ni kot. Kan? Maka itu juga ada pahala. Kerana harapan tu, mengharap pada redha Allah adalah satu ibadah juga. Bila kita mengharap, kita berdoa, dan doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ada juga yang kata, ini Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir Al-Kabir, dia kata Allah Ta'ala sembunyikan sebagai satu keringanan untuk umat. Kita pun tuju, keringanan? Macam mana keringanan pula Ustaz? Kita kena beribadat tiap-tiap malam, ringan apa? Kalau bagi tahu siap-siap ringan kita ni. Daripada 10 malam kita ibadat satu malam saja. Sebab kita dah tahu. Tak. Keringanan itu dari sudut yang lain. Keringanan itu dari sudut orang yang buat maksiat pada ketika itu. Dosanya taklah sebesar kalau dia tahu malam Al-Qadar tapi dia buat juga maksiat. Jadi kalau dia buat maksiat pada malam tu sebab dia tak tahu, azabnya taklah sebesar bagi orang yang tahu tapi buat juga. Sebab malam Al-Qadar ni bukan malam untuk buat maksiat. Katalah orang tu tahu dia malam tu adalah malam Al-Qadar. Dia tahu malam tu malam mulia. Dia tahu malam tu turun Quran. Tapi dia buat juga maksiat. Dosanya dah tentulah lagi dahsyat dan lagi pedih. Sebab malam yang sepatutnya kau beribadat, tiba-tiba malam tu pula kau buat maksiat. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada umatnya supaya tak tahu. Allah Ta'ala larang kita daripada buat maksiat. Tapi kalau orang buat juga, dalam keadaan dia tak tahu malam tu adalah malam Al-Qadar, azabnya tidaklah sepedih kalau dia tahu. Okey. Perbahasan berikutnya. Adakah kelebihan malam Al-Qadar ini kekal ataupun hanya pada malam penurunan Quran tu saja? Malam penurunan Quran ni dah berlaku dah. Sebab Tuhan kata, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkannya pada malam Al-Qadar. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu. Allah Ta'ala gunakan perkataan fi'il madhi. Fi'il yang telah berlalu. Dan kita tahu Quran turun 23 tahun. 1400 tahun yang dulu. Bukan turun hari ini. Bukan turun tahun lepas. Turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kelebihan itu khusus untuk malam Quran tu turun ataupun malam-malam selepas daripada habis penurunan Quran itu juga akan berlaku juga malam Al-Qadar? Kelebihan tu masih ada? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata hanya malam Quran turun saja. Tahun depan kalau Quran dah turun dah daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, tahun depan tu tak ada lah. Tahun satu lagi tak ada. Tahun ni Ramadan tak ada lah. Itu pendapat minoriti. Tetapi pendapat majoriti ulama, malam Al-Qadar itu kelebihannya kekal sehingga ke hari ini. Buktinya apa? Dan inilah pandangan yang tepat. Buktinya apa? Sebab Nabi SAW sendiri mengarahkan kita untuk mencari malam Al-Qadar. Nabi itu sendiri cari dan Nabi suruh kita cari. Taharru lailatul qadar ataupun iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di bulan. Cuma ada satu pandangan pelik sikit Ibnu Mas'ud, dia kata, sesiapa yang menghidupkan malam setiap malam sepanjang tahun dia akan dapat. Jadi ada yang kata, Ibnu Mas'ud ni adakah dia berpandangan malam Al-Qadar itu bukan terhad kepada bulan Ramadan? Nampaknya begitulah. Kan, tapi boleh jadi juga dia bermaksud orang yang terkesan dengan tarbiyah Ramadan, terkesan dengan didikan Ramadan, dengan benar-benar terkesan dengan benar-benar dia menunaikan hak Ramadan, sepatutnya dia qiyamul lail tiap malam. Kan? Tak perlulah terkejut untuk kata qiyamul lail tiap malam. Kerana Ramadan kita qiyam tiap malam. Itu tarawih. Okey. Baik. Apa kelebihan malam Al-Qadar ni? Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kelebihan pertama, Quran turun pada malam itu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar? Allah Ta'ala tanya.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam tu sama seperti 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan surah ini mempunyai sebab nuzul. Apa itu sebab nuzul? Peristiwa ataupun sebab berlakunya ayat ni turun. Ada yang kata, sebahagian ulama kata, seperti mana yang dinukilkan daripada Mujahid. Dia kata, Nabi SAW bercerita kepada para sahabat tentang seorang Bani Israel. Lelaki Bani Israel yang berperang. Lelaki Bani Israel yang berperang. Jadi, dia berperang selama 1000 bulan. Berjihad di jalan Allah. Jadi para sahabat bila dengar tu jadi macam sedih. Maka Nabi SAW kata Allah Ta'ala telah menurunkan untuk kamu Lailatul Qadar. Yang mana setiap tahun kamu beribadat, bukan hanya seperti lelaki itu yang 1000 bulan saja. Kamu lebih baik pada 1000 bulan dan akan berlarutan sepanjang tahun. Kalau kamu betul-betul nak beribadat. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Riwayat ini riwayat tidak sahih. Cuma oleh kerana umur umat ini tidak sepanjang umur umat sebelum kita. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak panjang macam umur umat Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ni pada kita. Kelebihan apa? Kelebihan untuk beribadat pada malam itu sama ataupun lebih, bukan sama, lebih daripada tempoh 83 tahun kita beribadat. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalannya, bila malam Al-Qadar? Bila malam Al-Qadar? Ibnu Hajar mengatakan ada 45 pandangan. 45 pandangan. Maksud 45 pandangan ni apa? Lebih banyak pandangan daripada bulan Ramadan sendiri. Bulan Ramadan 30 je. Ada banyak pandangan. Ada yang kata malam pertama, ada yang kata malam ke-17, ada yang kata malam ke-19, ada yang kata malam 21, ada yang kata malam 23, ada yang kata malam 25, ada yang kata malam 27. Kenapa berlaku perbezaan pandangan? Kerana ulama-ulama berusaha mencari tanda daripada isyarat. Malam 27 umpamanya. Ini pandangan Ubay bin Ka'ab. Ibnu Abbas pun ada juga pandangan yang mengatakan, ada juga riwayat yang mengatakan dia berpandangan malam 27. Sebab apa? Sebab dia kata, ada isyaratnya dalam Quran. Apa isyarat yang ada dalam Quran tu? Isyaratnya ialah Lailatul Qadar. Berapa huruf? Lam ya, lam ta marbutah. Lam ya, lam ta marbutah. Ada 4. Alif, lam, qaf, dal, ra. Jadi keseluruhan perkataan Lailatul Qadar ialah 9 huruf. Cuba tengok dalam suratul Qadar ada berapa perkataan qadar yang diulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. So ada 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali diulang perkataan al-qadar. Perkataan Lailatul Qadar 3 kali diulang. Dan Lailatul Qadar tu 9 huruf. 9 kali 3, 27. Maka sebab itu ada yang kata 27. Malam 27. Jadi kalau tuan-tuan pergi negara Arab, saya duduk Jordan. Jordan ni negara Arab kan. Malam 27 ni memang hidup dengan qiyam. Sebab mereka pegang 27. Tapi pandangan yang tepat, wallahu a'lam, ia tidak terhad pada malam 27. Dan boleh jadi dia bertukar-tukar. Ada malam 21, ada malam 25, tetapi malam yang paling hampir ialah malam ganjil. Ya, apa ni? Malam ganjil. Jadi malam ganjil kita kena berusahalah. Malam ganjil kita kena berusaha. Baik. Ada juga yang kata, Ustaz, malam ni macam mana? Sebab kita malam, Saudi siang. Saudi siang, kita masih pagi. So macam mana kita nak buat ni? Sebab Saudi belakang kita kan.
Kita siang dulu. Kita malam, mereka siang. Kan? Mereka malam, kita masuk pagi. Kita nak ikut siapa? Ikut tempat kita lah. Ikut tempat kita lah. Tempat kita malam. Maka kita beribadatlah pada waktu malam. Ada orang kata, kita kena ikut Saudi lah sebab Nabi hidup kat Saudi. Nabi hidup dekat tu, Madinah tu. Tempat berada di bawah kerajaan Saudi sekarang ni. So kena ikut malam di sana. Kalau malam masa siang kat sini. Sedangkan Tuhan kata malam. Jadi kita ikut malam di tempat kita. Sebab kita solat maghrib pun tak ikut sana. Kita ikut tempat kita. Kita puasa pun tak ikut sana. Ikut tempat kita. Kan tak ada pula kita makan tengah-tengah hari. Ataupun pagi-pagi makan lagi. Apa siapa makan? Baru buka. Saudi kan tengah maghrib sekarang ni. Tak ada. Kita pakai negara kita. Kerana dunia ni berputar. Bila kita malam, kita beribadat pada malam tu, nanti negara Arab pula akan malam. Allah Ta'ala akan beri kelebihan kepada siapa yang nak. Ini benda yang gaib. Kelebihan tu akan datang pada waktu malam. Jadi kita beramal. Habis itu kalau perbezaan bulan, ada yang awal, ada yang akhir, ada yang nampak nak bulan, ada yang tak nampak nak bulan. Sebab itu kena beribadat. Kalau boleh konsisten setiap malam Ramadan. Kalau kita konsisten setiap malam kita beribadah, insya-Allah tak ada masalah. Insya-Allah kita akan dapat perbezaan kiraan hari dan bulan di bulan permulaan bulan dan pengakhiran bulan tidak menjadi masalah kalau kita beribadat sepanjang tahun. Kemudian kita tengok apa kata Hamka. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Kamu tahu tak apa itu malam Al-Qadar? Ayat yang kedua ini tersusun sebagai satu pertanyaan Allah kepada nabinya untuk memperkukuh perhatian kepada nilai tertinggi malam. Maksudnya bila Allah Taala tanya, mula Allah Taala kata inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar itu? Kamu tahu tak malam Al-Qadar? Soalan ni nak tarik attention, nak tarik perhatian. Kamu tahu tak apa itu malam Al-Qadar? Macam kita pun kadang-kadang bila kita nak tekan sesuatu, kamu tahu tak benda ni apa dia? Kamu tahu tak benda ni penting? Tanya soalan tu untuk menarik perhatian. Supaya kita perhati betul-betul. Supaya kita fokus betul-betul. Dan setelah pertanyaan timbul dalam hati Nabi SAW, apakah makna yang terkandung dan rahsia yang tersembunyi dalam malam itu? Maka Tuhan pun menukas, yakni mengulang. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan dalam ayat 3 ini bahawa keutamaan malam kemuliaan atau malam Al-Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Lebih daripada 80 tahun. Selanjut usia seorang manusia. Lalu diterangkan pula sebabnya. Maksud khair, lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik. Sama macam umur manusia lah, 83 tahun. Lebih kurang. Tuhan kata apa kat situ? Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha biidni rabbihim min kulli am. Pada malam tersebut malaikat turun. Ruh turun. Itu Jibril. Dengan izin Tuhan mereka dari tiap-tiap perintah. Itulah sebab yang nyata dari kemuliaan malam itu. Laksana satu perutusan atau satu delegasi malaikat-malaikat turun ke muka bumi ini bersama dengan malaikat yang di sini disebut roh, iaitu ketua daripada segalian malaikat. Itulah malaikat Jibril yang kadang-kadang disebut sebagai Ruhul Amin dan kadang-kadang disebut sebagai Ruhul Qudus yang menghantarkan wahyu kepada Nabi SAW yang telah terpilih buat menerimanya. Muhammad SAW di Gua Hira. Seolah-olah macam Hamka dia setuju dengan pendapat Sya'bi tadi yang kata Quran turun pada malam Al-Qadar itu permulaan turun. Sebab dia kata yang menghantarkan wahyu kepada Nabi yang telah terpilih buat menerimanya, Muhammad SAW di dalam Gua Hira. Nilai malam itu menjadi tinggi sekali. Lebih utama dari 1000 bulan. Setinggi-tinggi usia biasa yang dapat dicapai oleh manusia. Pada kali pertama dan utama itu Jibril memperlihatkan dirinya kepada Muhammad SAW menurut keadaan yang asli. Sehingga Nabi SAW sendiri pernah mengatakan bahawa hanya 2 kali dia dapat melihat Jibril dalam keadaan yang sebenar, iaitu pada malam Al-Qadar atau malam nuzul Quran di Gua Hira, dan kedua di Sidratul Muntaha ketika baginda Mi'raj. Nampak? Apa ni? Hamka dia kata penurunan pertama tu iaitu Jibril jumpa Nabi kat Gua Hira tu pada malam Al-Qadar. Seperti mana saya sebut tadi, ini pendapat sebahagian ulama. Tapi ada yang kata penurunan yang pertama tu di Gua Hira tu pada malam 17. Yang turun malam Al-Qadar itu pada malam
diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Khilaf di kalangan para ulama. Pada kali yang lain, baginda melihat Jibril hanyalah dalam penjelmaan sebagai manusia, sebagai pernah dia menyerupakan dirinya dengan sahabat Nabi SAW bernama Dihya Al-Kalbi. Okay. Pertama saya nak sebut, di sini mungkin Buya Hamka agak sedikit tersilap, kerana Nabi SAW melihat Jibril 2 kali itu betul. Cuma bukan pada malam Nabi bertemu kali pertama. Nabi bertemu Jibril kali pertama tu, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata Jibril datang kali pertama tu bentuk lelaki, ada yang kata bentuk asal tetapi dia tak menunjukkan keseluruhan jasadnya. Dia hanya tunjuk sebahagian. Sebab itu Nabi takut. Kalau tunjuk semua, lagi Nabi takut. Yang Nabi tengok betul-betul, Jibril ni dengan bentuk asal dia penuh 2 kali. Pertama dekat Batha, sewaktu Nabi terima surah Al-Mudaththir. Dan yang kedua, sewaktu Sidratul Muntaha. Di Gua Hira, Nabi dapat tengok, tapi hanya separuh, sedikit sahaja. Ya, sedikit sahaja. Tapi Nabi SAW jumpa dengan Jibril ni, kadang-kadang dalam bentuk manusia, kadang-kadang dalam bentuk asal, kadang-kadang penuh, kadang-kadang hanya ditunjukkan sebahagian sahaja. Okey. Amat mulialah malam itu, sebab malaikat-malaikat dan roh dapat menyatakan dirinya. Dan Muhammad SAW mulai berhubungan dengan alam malakut, dan akan terus meneruslah hal itu selama 23 tahun. 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah, iaitu setelah lengkap wahyu itu diturunkan oleh Allah. Di hujung ayat disebutkan bahawa kedatangan malaikat dan roh dengan izin Tuhan ialah kerana akan menyampaikan pokok-pokok dan tiap-tiap perintah. Maksudnya Tuhan bedakan takdir untuk tahun tu, revealkan pada tahun tu pada malaikat. So malaikat turun melaksanakan perintah Tuhan. Setiap perintah akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Setiap itu pula lah malaikat dan roh akan datang, sehingga lancarlah perhubungan antara alam syahadah dan alam ghaib. Jadi bila malaikat turun membawa rahmat. Sebab itu malam itu menjadi mulia. Sebab itu di antara sebab, selain daripada Quran turun pada malam tu, malaikat pun turun. Jadi malaikat turun membawa rahmat. Sebab itu kita tak boleh simpan benda-benda yang diharamkan dalam rumah, seperti patung, selain daripada patung budak-budak, patung mainan, dan juga anjing yang tak dihalalkan untuk kita bela. Sebab malaikat tak masuk. Sebab malaikat masuk ni membawa rahmat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah dia sehingga terbit fajar. Dalam ayat ni bertambah jelas bahawa malam tu adalah malam salam, yakni malam sejahtera, malam damai dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu malam ni malam orang beribadat. Nak buat apa malam tu, Ustaz? Aisyah pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar, nak baca apa? Nak sebut apa? Nabi SAW kata, sebut Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kejap, saya kongsikan pada tuan-tuan. Doa ni tuan-tuan boleh print screen. Boleh print screen. Riwayat ni adalah riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah. Okey, riwayat Imam Ahmad, Tirmizi juga riwayat hadis yang lebih kurang sama. Okey, tengok ni. Imam Ahmad meriwayatkan an Aisyah, tu hadis nombor 26215. An Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadr ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa. Ya. Dalam riwayat yang lain disebut Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua-dua riwayat ni okey. Ini riwayat Ibnu Majah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang aku perlu baca? Maka Nabi kata, bacalah
Allahumma innaka afu, wahai Tuhan engkau ini pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka pada pengampunan. Fa'fu anni, ampunkan saya. Jadi ini di antara doa yang kita boleh banyakkan untuk kita baca pada 10 terakhir bulan Ramadan. Selain daripada kita menghidupkannya dengan apa-apa ibadah, dengan apa-apa ibadah yang baik, yang salat, mendirikan malam dan sebagainya. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikan. Selupa. Tanda pada malam Al-Qadar. Apa tanda malam Al-Qadar? Ada orang kata tandanya pokok sujud. Wallahu a'lam, itu tanda-tanda yang tidak disebutkan di dalam dalil yang sahih. Boleh jadi betul, boleh jadi tak. Tapi tanda yang tepat ialah esoknya, kalau malam tu malam Al-Qadar, esoknya matahari terbit dalam keadaan pucat, tidak bersinar kuat. Para ulama kata mungkin malaikat naik ke langit, jadi sayap-sayapnya itu mengganggu cahaya matahari untuk sampai kepada kita dengan direct. Jadi itu bukan tanda malam, itu tanda selepas. Betul, itu tanda selepas. Nak bagi tahu kepada orang yang tak beribadat pada malam tu, rugilah hang tak beribadat. Kerana malam semalam adalah malam Al-Qadar. Riwayat-riwayat yang menceritakan malam Al-Qadar, tanda-tanda malam Al-Qadar ada, tapi kebanyakannya tidak sahih. Yang sahih yang ni jelah. Esok matahari terbit dalam keadaan tidak bercahaya kuat, tidak bersinar kuat. Malam. Ada juga yang kata bulan seperti mangkuk. Bulan seperti mangkuk tu bulan sabit. Itu bukan tanda. Sebab itu dah akhir bulan, memang bulan akan jadi bulan sabit. Wallahu a'lam. Itu je yang boleh saya sampaikan pada malam ni, pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, saya lalukan. Al-Quran bukan buku reference sains as a student KPM, tapi Al-Quran actually the first genuine source of scientific knowledge. Masa saya mengikuti tadabbur MQT tentang surah Al-Alaq, saya menangis, menyesali diri. Saya mengajar sains tingkatan 3 tentang pembiakan dan tak pernah mengaitkan pembiakan manusia dengan surah Al-Alaq. Tak apa puan, ya, tak apa puan, saya tak tahu puan ke ataupun tuan, mungkin puan Mulyani, tak ada masalah. Lepas ni boleh kaitkan. Kerana hidup kita ni begitulah. Kita manusia yang penuh dengan kejahilan. Kita manusia yang sentiasa belajar daripada masa ke semasa. Alhamdulillah kita tahu dan kita boleh praktikkan terus. Kalau kita rasa terlambat, selagi mana ada nyawa, selagi itulah ada kesempatan. Lambat sikit tak apa, daripada tak dapat langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa yang memberi nama-nama surah dalam Quran? Adakah ianya wahyu ataupun ulama kemudian yang beri nama? Maksudnya dalam Al-Quran ni ada macam-macam nama surah. Ada surah Al-Baqarah, kan? Okey. Nama-nama surah di dalam Al-Quran ini, ya, kita kata datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebutkan surah Al-Baqarah, Nabi suruh baca surah Al-Mulk, Tabaraka, Nabi SAW suruh baca Al-Mu'awwidhat. Dari nama-nama tu memang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi yang sebut. Maksudnya, oleh kerana itulah majoriti ulama mengatakan nama-nama surah ni tauqifi daripada Nabi. Maksudnya Nabi yang namakan dengan perintah daripada Allah Subhanahu. Ini pandangan majoriti ulama. Okey. Ada pun sebahagian ahli ilmu, minoriti lah, dia kata sebahagiannya memang Nabi bagi, sebahagiannya kata sahabat yang bagi. Sahabat yang bagi. Okey. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi pandangan majoriti adalah pandangan yang kata ia adalah arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menetap di Australia. Di sini saya bertarawih di sebuah masjid komuniti Turki. Tarawih di sini dilakukan secara 4 rakaat 1 salam, sebanyak 20 rakaat keseluruhannya. Adakah ini merupakan kaul sebahagian mazhab tertentu dan adakah selari dengan sunnah Nabi SAW? Okey, yang pertama saya afdal solat malam ni 2 rakaat 2 rakaat. Sebab Nabi SAW kata salatul lail masna masna. Tapi adakah salat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam ni dibenarkan ataupun tidak? Ulama berbeza pendapat. Ada
seperti mazhab Syafi'i. Sebab mereka kata Nabi SAW solat 2 rakaat. Okey, tetapi di sana ada isyarat daripada hadis Aisyah yang mana Nabi SAW ya seolah-olah macam solat 4 rakaat dengan 1 salam. Tapi itu hanya tafsiran sahaja. Sebab Aisyah kata salat arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin summa salla arba'an. Ketika mana orang tanya tentang qiyamul Nabi, Aisyah kata Nabi salat 4, kamu jangan tanya tentang panjang dan kualiti. Kemudian Nabi salat 4, kamu jangan tanya tentang panjang dan kualiti. Ya. Oleh kerana itu majoriti ulama kata kalau buat 4 dengan 1 salam okey. Tetapi mazhab Syafi'i kata tak boleh, mesti 2. Kerana dalam hadis Nabi buat 2 dan Nabi sendiri tunjuk salatul lail masna. Wallahu alam, kalau tanya pendapat saya, kalau solat 4 rakaat dengan 1 salam sah, tetapi afdalnya buat 2-2. Itu yang terbaik. Ya, bila kita buat 2, maka kita baca tasyahud setiap 2 rakaat. Baca tasyahud tu pun ada pahala. Bagi salam tu pun ada pahala, kerana itu semua ibadat. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Terima kasih kepada tim Tafaqquh yang menganjurkan kuliah kita pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.